Maka Al-Quran bukan nak jaga benda yang sementara, dia nak jaga benda yang kekal yang kita nak bawa. Jaga apa? Iman. Al-Quran nak jaga iman kita. Al-Quran nak tambah iman kita. Al-Quran nak kuatkan iman kita. Sebab itu bila setiap kali para sahabat mendengar ayat-ayat Allah, mereka bertambah iman mendadak. Mereka jadi berani mendadak. Mereka jadi yakin mendadak. Mereka menjadi gembira mendadak. Tunggu ayat, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Maka hilang sedih mereka. Ni Abu Bakar As-Siddiq, waktu dia berada dalam gua Thur, dia sedih. Kenapa? Dia rasa musuh musyrikin Mekah pasti akan nampak dan menangkap dia. Dah sembunyi dalam gua Thur. Orang musyrikin Mekah dah berada di pintu gua Thur. Kata Abu Bakar, kalau dia tunduk, dia pasti melihat kami. Maka Abu Bakar mula menangis. Menangis bimbang. Sesudah perjalanan hijrah, sesudah bersembunyi, tiba-tiba hampir dengan kegagalan. Maka Nabi SAW ketika itu berkata pada Abu Bakar, supaya semua orang tahu, ketika mana kita mula rasa kecewa kerana kita rasa berada pada pintu kegagalan. Ketika mana kita rasa lemah bila kita rasa berada di pintu kemusnahan. Kita dalam kehidupan kita, kadang-kadang bila kita berada pada pintu tertentu, yang saya sebut tadi, kegagalan, pada pintu kemusnahan kita, kita dah kecewa habis dah give up. Dah habis give up dah kita. Saya dah buat macam-macam. Yang sakit ni berubat macam-macam. Doktor kata tak ada harapan lagi 2 bulan. Yang bisnes ni guna cara macam-macam. Tapi orang kata awak dah tak boleh naik dah. Yang ni macam-macam usaha, orang kata awak dah tak boleh berjaya dah. Ketika mana manusia cuba membuka pintu-pintu kekecewaan dan pintu putus asa, maka lihatlah Al-Quran. Al-Quran tidak pernah membuka pintu putus asa pada manusia. Bahkan Al-Quran membuka pintu harapan. Al-Quran sentiasa membuka pintu kekuatan. Al-Quran sentiasa membuka pintu ketenangan. Al-Quran sentiasa membuka pintu kegembiraan. Al-Quran sentiasa membuka pintu hiburan kita. Waktu kita rasa bersendirian, maka dengan Quran kita rasa ada sesuatu bersama kita. Karena itu Rasulullah SAW pun berkata pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Jangan ingat kita berdua, Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Terus Abu Bakar daripada tadi nangis, takut, sedih, bertukar menjadi gembira, meyakini Allah akan membantu dan menolong. Ini Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami tidak turunkan Al-Quran ini melainkan menjadi penyembuh. Kata ulama, penyembuh pada batinnya. Penyembuh pada benda batin, benda dalam ni. Tuan-tuan, benda yang kat luar ni senang kita cari obat. Benda kat dalam ni masalah. Benda kat luar ni senang, banyak obat, boleh cari, boleh ambil. Tapi bila dimasuk penyakit kat sini, habis kita. Penyakit kat sini doktor tak rawat dah. Datang penyakit dengki, datang penyakit putus asa, datang penyakit wasangka buruk, datang penyakit-penyakit yang zahirnya fizikalnya okey, tapi hatinya sakit, maka tak guna semua zahir fizikal dia. Dia tak akan dapat merasa nikmat dengan nikmat keliling dia. Ya, sebab dia ada penyakit apa? Penyakit tak syukur. Ini duduk rumah agam, ini kalau dilimpah kemewahan tetap rasa sugul. Kenapa? Penyakit kat sini. Penyakit ada dalam hati. Sebab itu ramai orang dia cuba cari ketenangan bersifat zahir, dia tak dapat. Ya, sebelum dapat dia rasa dengan cara tu dia akan hilang sedih. Bila dapat dia mula rasa kosong, maka penyakit mula bermula. Kerana penyakit ini dirawat dengan apa? Dengan Quran. Wa rahmatul lil mu'minin. Dan sifat Al-Quran rahmat. Sebab tu bila kita baca Quran, dia turun rahmat. Kita baca pada orang hidup, turun rahmat. Kita baca pada orang mati, turun rahmat. Itu bila orang mati kita baca Quran, kerana rahmat turun pada dia. Kita pergi kat kubur, kita baca Quran.
turun rahmat pada dia. Sebagaimana turun rahmat pada kita. Setiap kali kita baca Quran, turun rahmat yang tidak pernah kita jangka. Sebab itu ada, bila kita sebut tentang kehidupan kita hari ini, tentang kehidupan kita hari ini, dengan ternampak cacah marbah, kita nampak tak terurus, kita nampak berlaku tasyatut. Tasyatut maknanya serabut. Sebab saya dapat tidur, saya macam serabut. Rasa nak macam tu, nak benda ni, wakafkan seketika, stop. Tahu kita kalau serabut, kalau dalam bahasa psikologinya serabut, tenang sekejap, tarik nafas. Relax. Akhir tarik nafas dulu. Tapi tak mungkin kita dapat menenangkannya dengan tarik nafas. Kerana itu hanya wakaf seketika. Macam mana kita nak hilangkan keserabutan ni? Yang saya katakan ada orang, saya rasa saya tak reti dah nak urus masa. Banyak kerja ni. Nak buat tu, nak buat ni, dia macam blur tu. Mana satu nak start dulu. Atau kadang-kadang saya tak sempat makan, tak sempat minum. Saya kadang-kadang tak sempat nak beri hak saya, hak untuk diri saya. Dek sibuk. Kita katakan begini, untuk hilangkan tasyatut tadi, keserabutan, ambil masa baca Quran. Tapi ni nak segera ni, tak duduk sekejap, baca Quran. Kamu akan dapati bagaimana Allah melapangkan waktunya. Kamu akan mendapati bagaimana Allah menyusun kembali cara kamu berfikir. Contoh Al-Quran yang Allah turun dan jadikan mukjizat sampai hari kiamat, bukan benda sia-sia. Tapi ramai kita tak nampak mukjizat Quran. Dia nampak ni, yang lain-lain dia nampak ni, angkal-mangkal itu dia nampak. Al-Quran yang Allah turunkan pada Nabi SAW dan tidak berubah sampai hari ini, orang tak nampak mukjizat. Kenapa nak, bagaimana nak nampak? Baca pun tidak. Tak baca. Apatah lagi nak faham. Maka ini kesilapan serius kita. Kesilapan kita dalam menjalani kehidupan. Lalu satu hari tenggelam matahari, Quran tak dibaca. Itu satu kesilapan yang menjadikan masa kita menjadi semakin serabut.